Okay, boleh mula. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal fajr wa layalil arsh wasyaf'i wal wat. Maksudnya Allah bersumpah demi waktu fajar. Dan Allah bersumpah lagi demi malam-malam daripada atau malam-malam yang 10. Di mana malam yang mempunyai kelebihan di sisi Allah. Wasyaf'i wal wat. Dan iaitulah yang ketiga, Allah lagi bersumpah dengan malam-malam atau dengan yang ganjil, yang genap, dan wal wat, iaitulah yang ganjil. Allahumma salli wa sallim wa nubarik ala sayyidina wa qudwatina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa nistana bi sunnati wa hadihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin tuan-tuan dan hormati Allah Subhanahu wa taala, khususnya saudara-saudari pendengar, pada pagi Khamis yang diberkati ini, lupa atau kita ingat bahasanya kita telah memasuki pada hari ini pada 2 Zulhijjah. Maka berkebetulan dengan hari yang penuh dengan kelebihan-kelebihan yang dikhususkan kepada orang-orang beriman. Sudikan saya pada kesempatan ini sedikit untuk sama-sama kita berkongsi dan kita nak membincangkan berkaitan dengan kelebihan daripada 10 Ramadan. Semudah-mudahan dia sebahagian daripada amalan baik yang kita termasuk di dalam, iaitulah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Berpesan-pesan kita dalam perkara kebaikan dan berpesan-pesan kita dalam perkara kebenaran. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang telah saya bacakan tadi dalam suratul Fajr, Allah bersumpah untuk menunjukkan, ataupun sumpah itu digunakan sebagai taukid untuk menunjukkan faedah yang banyak ataupun azamatus syai' yang terkandung di dalam kelebihan tertentu dan juga manfaat yang besar pada perkara yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bersumpah yang pertama, wal fajr, demi waktu fajar. Ya, betapa manusia jika tidak diberi peringatan, mereka melepaskan keistimewaan dan kelebihan daripada malam-malam ataupun daripada waktu fajar. Sekurang-kurangnya kalau mereka yang sempat daripada bangun pagi sebelum daripada solat subuh atau solat sunat subuh, sebelum mengerjakan solat subuh itu sendiri, sempat membaca Quran, sempat melakukan beberapa ibadat, kerana pada waktu itu juga di antara waktu-waktu yang sangat dimakbulkan doa. Yang seterusnya ialah walayalil ash, dan demi daripada malam yang 10. Inilah maksud kita. Yang kedua, wasyaf', dan demi yang genap, wal wat, dan demi yang ganjil. Apakah maksud daripada ayat ini? Dan apakah yang diinginkan oleh Al-Quran daripada ayat ini? Saya merakalkan pandangan daripada An-Nasai, Imam Tabari, wa Ibnu Muzir, wa Baihaqi, wa Hakim. Mereka menafsirkan ayat ini dengan kata mereka, innal ashra ashrul adha. Yang dimaksudkan dengan dalam ayat suratul Fajr itu adalah 10 itu adalah walayalil arsh, itu adalah 10 daripada 10 Zulhijjah. Daripada 10 Zulhijjah bermula malam pertama daripada malam pertama maghrib daripada malam Zulhijjah, maka bermulalah malam itu sehinggalah masuk Aidil Adha dan hari-hari yang hari ayyamut tasyriq. Maka itu adalah satu sumpah yang Allah memberikan pengukuhan dan peringatan kepada orang-orang yang beriman bahawa di sana ada suatu kelebihan yang Allah telah sediakan kepada orang-orang yang berumin. Manakala maksud wal watr itu adalah wit itu makna satu, ganjil.
Jadi ganjil itu dikatakan yaumu atau yaumal arafah. Maksud ayat itu ialah 10 Zulhijjah. Yang dikatakan dengan watr itu adalah witir, itu adalah hari ganjil, iaitu hari yaumil arafah. Dan kita tahu bahawa kelebihan pada hari Arafah itu, di antara kelebihan terbesar di antara Arafah itu, Allah anugerahkan kepada hujjaj, para jemaah mengerjakan haji, ma min yaumin aktsaru min an ya'tiqallahu 'abdan minan nari min yaumil Arafah. Sesungguhnya rawahul Muslim, tidak ada hari di antara hari-hari yang ada dalam 360 hari ini yang Allah membebaskan manusia, orang-orang beriman itu daripada api neraka berbanding dengan hari yang Allah membebaskan mereka itu pada hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Ini khususnya kepada jemaah-jemaah haji yang berwukuf di Arafah, dan kita harap sekatan daripada COVID yang menyebabkan sebahagian dunia tidak dapat mengerjakan haji. Mudah-mudahan Allah menggantikan kita dengan pahala yang lebih baik. Namun demikian, tuan-tuan dan rahmati Allah, itulah kelebihan yang Allah nak sediakan kepada orang-orang atau orang beriman dalam 10 Zulhijjah. Tidak saja khusus kepada orang mengerjakan haji. Jadi kelebihan 10 Hijjah ini, tuan-tuan dan rahmati Allah, ialah untuk 3 golongan. Pertama ialah untuk orang yang mengerjakan haji itu sendiri. Maka tentu dia akan mendapat kelebihan yang ramai, dan bayangkan daripada umat itu hanyalah 2 juta saja atau 2,5 juta saja mereka yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan haji. Bagaimana yang lain? Nah, inilah yang Allah nak memberi dan melebar luaskan rahmat, keampunan Allah kepada kita dengan Allah mensyariatkan 10 hari daripada hari-hari yang datang sebelum datangnya Zulhijjah ini, sebelum datangnya Yaumil Arafah ini, sebelum datangnya hari Tasyrik ini. Tuhan memuliakan dengan kelebihan 10 hari sebelum daripada hari Tasyrik, iaitu 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, 6 Zulhijjah, 7 Zulhijjah, 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah pada hari terakhir kita melakukan korban. Hadirin tuan-tuan dan hadirat, wal syaf'i itu apa dia? Wal syaf'i itu apa dia? Maksud yang dikatakan oleh Imam An-Nasa'i wa Tabari, dia berkata iaitulah Yaumin Nahri atau Yauman Nahri, iaitu hari Tasyrik. 10, 11, 12 dan 13. Jadi inilah yang ayat ini, wal fajri wa layalil ashi wasyaf'i wal wat, telah merangkumkan keseluruhan daripada kelebihan hari-hari daripada bermula 10 awal 10 Zulhijjah hinggalah hari ke-10, dan termasuk juga hari-hari Tasyrik. Tetapi oleh kerana Yaum Nahri pada hari korban itu selama 3 hari kita beraya, kemudian hari Witr itu adalah hari Arafah itu, lalu dikhususkan di dalam sebutan ini. Inilah yang saya maksudkan, hadirin saudara pendengar, jangan kita ada di kalangan kita yang terlepas daripada mendapatkan kelebihan ini. Kerana kelebihan ini Allah telah menggunakan dengan lafaz taukid, ayuh. Makna jangan kamu terlalai, jangan terleka dengan hari-hari biasa yang telah kita lalui. Selepas daripada Ramadan, kita telah berpuasa pada ayyamus sittah ataupun puasa 6. Kemudian kita meneruskan ibadat. Lalu Allah menyambung atau kesambungan ibadat itu untuk orang mukmin ini Allah beri lagi 10 hari dan hari Tasyrik kepada orang-orang yang beriman. Maka mari kita sama-sama, saya dan menyuruh ahli keluarga kita, rakan-rakan kita di sepejabat, ahli-ahli bandar kita di Kota Baru ini, saling berpesan-pesan, sambil minum kopi dan sebagainya. Kita garakkan, kita gairahkan, kita war-warkan tentang hari. Dan saya nak memperingatkan kita supaya jangan terlupa, kita pada hari ini 23 Julai bersamaan dengan 2 Zulhijjah. Kebetulan pula hari ini hari Khamis, hari yang kita disunatkan untuk berpuasa. Kerana itulah dalam riwayat yang lain telah disebut oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini adalah hasan sahih. Kata Ibnu Abbas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Sesungguhnya
kata Ibn Abbas bahawanya tidak ada dengan syirah lafaz nafi, kerana lafaz ini didatangkan isbat untuk menunjukkan bahawa ifadatul hasri, untuk Rasulullah membataskan bahawa hari ini ada keistimewaan yang tertentu tidak seperti mana hari-hari yang lain. Itu maksudnya. Maka kalau kita tidak mengambil perhatian ini, maka merugikan kita betapa Rasulullah menggunakan peringatan ini dalam bahasa yang begitu indah, dalam bahasa yang begitu mubalaghah, bahawa tidak ada min ayyam, itu jamak. Yaumani ayyam. Tidak ada daripada hari-hari. Dan kita tahu, hari dalam setahun itu kita ada 360 hari. Dan setiap hari itu ada kelebihannya tertentu. Hari Jumaat, pada hari puasa, pada hari Lailatul Qadar dan sebagainya. Namun pada hari ini, apakah maksud Rasulullah SAW? Rasulullah menyebut al-amalus salih fiha. Iaitu amalan salih di dalamnya, di dalam ayam ini yang akan dimaksudkan adalah Rasulullah ahabbu ilallahi min hadhil ayam, sangat dicintai, dikasihi oleh Allah pada hari-hari tersebut. Siapa di kalangan kita yang tak nak cinta Allah? Kita nak cinta ayah, kita nak cinta kita. Kita nak isteri menyintai kita. Kita nak anak kita menyintai kita. Kita nak bos menyintai kita. Kita nak kawan kasih sayang pada kita. Kita nak semua orang berada, bahkan kita nak kalau boleh binatang kucing pun cinta kita, kasih pada kita, datang rumah kita, burung-burung datang rumah kita. Jangan jadi seperti mana yang saya nak sentuh sikit, ada dilaporkan bakar kucing dengan letak benzin petrol, lalu dia bakar. Kita menentang perbuatan-perbuatan yang menginayai makhluk ini. Saudara tuan-tuan dan mati Allah, apa yang kita dapati daripada cinta seseorang? Tentunya kita dapat manfaat. Maka kalau daripada isteri kita dapat manfaat, daripada ayah kita dapat manfaat, Allah Subhanahu Wa Taala cintanya kepada manusia, cintanya kepada makhluk ini besar. Kerana itu Allah memulakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Kita mengulang-ulang, Allah mengulang-ulang sifat Allah yang kasih sayang. Dari kasih sayang inilah Allah menciptakan makhluk ini. Bayangkan kalau siapa yang mendapat kasih sayang di Allah, maka Allah telah memberikan pada kita jalan untuk kita meraih, menyunting cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, cinta pada Allah ni macam mana? Iaitu cinta dengan ibadat. Yakni qalu ya Rasulullah. Lalu sahabat pun bertanya kepada Rasulullah. Kerana penekanan Rasulullah itu telah menarik perhatian sahabat. Justru kita harus bertanya, apabila kita mendengar hadis ini atau kita membaca hadis ini, apakah saudara tuan-tuan terasa bahawa seperti mananya sahabat terus tersentak? Terus tersentak kerana bila sebut pahala, maka mereka terus akan memberikan perhatian. Mereka akan mengambil, mereka terkejut. Tapi sebahagian kita sebut pahala ke, sebut apa pun saja, apa pun kisah. Ini orang yang tanda imannya perlu diperiksa. Imannya perlu dimuhasabah. Tetapi tengok, dan kita menyertai sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka bila Rasulullah berkata yakni ayyamul ashrah, iaitu hari yang ke-10 ini, lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, apakah ibadat ini ya Rasulullah, melebihi daripada berjihad ke jalan Allah? Kerana mereka telah dididik oleh Rasulullah dengan hadis yang banyak bahawa jihad ke jalan Allah itu besar ibadat. Ya, tetapi ibadat fi sabilillah itu besar. Tetapi Allah menyediakan ruang-ruang yang banyak lagi untuk kita menjadikan ibadat itu kepada ibadat itu di sepanjang masa. Kalaulah berperang ke jalan Allah itu dikatakan ibadat yang tertinggi, nescaya sempitlah orang mukmin ini untuk meraih pahala ganjaran di sisi Allah, kedampingan di sisi Allah. Tapi Allah Maha Rahmat memberikan jihad, kemudian memberi kepelbagaian dalam amal ibadat, supaya kita orang mukmin ambillah daripada mana ruang-ruang itu, wahai orang mukmin. Sesungguhnya aku telah menyediakan kepada kamu daripada pelbagai jalan-jalan ibadat untuk kau mencapai, untuk kau meraih cintaku, kata Allah. Dengan demikian tuan-tuan dan mati Allah, bila begitu, bila sahabat tanya itu, dia terkejut.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Qala wala jihadu fi sabilillah. Rasulullah mengulang. Biasanya Rasulullah menggunakan na'am. Kalau na'am tu iya, tapi ia itu untuk lebih takkid Rasulullah tak kata ia wala jihadu fi sabilillah. Ia seperti mana kamu fahami dia melebihi daripada jihad ke jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min zalika bi syai'a kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kelebihan 10 ini melebihi daripada jihad itu sendiri, kecuali orang yang pergi dan keluar berjihad. Kemudian dia tidak kharaja binafsi, dia keluar dengan nyawanya, hartanya, dan dia tidak lagi kembali. Daripada harta dan nyawanya sesuatu, maknanya dia mati syahid. Barulah pahala ini sebenarnya yang disebut oleh para mufassir, iaitulah fayakunu afdal minal amil fil ayyamil asyrah atau musawiyan lah. Jadi menafsir bahawa pahalanya terlebih afdal, ataupun maknanya ialah pahala yang dapat ditandingi pahala ini ialah pahala orang mati di jalan Allah. Hanya pahala ini sahajalah yang dapat menandingi pahala orang yang beramal pada 10 daripada hari-hari dari Zulhijjah. Au musawiyan, atau tafsir yang kedua sama. Jadi tidak ada lagi suatu berita gaib, sebab pahala dan dosa ni saudara bukan boleh reka-reka, sebab dia adalah perkara sam'iyat, dari perkara gaibat. Kita tak boleh nak ukur pahala, berapa banyak pahala-pahala ini, kecuali dia daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah telah memberikan penaksiran mirip pahala kepada orang yang melakukan ibadat yang sempurna pada 10 yang terakhir, 10 daripada hari Zulhijjah ini, dengan pahala melebihi daripada orang yang berjihad ke jalan Allah dengan harta dan nyawanya, lalu dia mati ke jalan Allah. Paling kurang sama. Artinya tidak ada lagi pahala. Justru saya menyeru diri saya supaya jangan kita melepaskan pahala-pahala ini, saudara, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana dia adalah kelebihan yang sangat besar. Baik, mungkin kita tanya, kenapa dia? Ustaz, saya telah amal ibadat pada Ramadan 10 terakhir dengan i'tikaf, sebab Nabi beriktikaf. Siapa yang beribadat daripada malam Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir pula akan mendapat pahala seperti mana seperti mana dalam surah tu inna anzalnahu fi lailatul qadr, seperti mana 1000 bulan menyeramai 86 tahun 86 tahun 3 bulan kalau tak silap saya, maaf. Itu adalah amalan pada satu malam daripada malam Lailatul Qadar. Ya, itu kelebihan pada malam Lailatul Qadar. Tapi pada malam kelebihan hari-hari bagi Zulhijjah ini, amalan yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad dengan kelebihan tertentu. Soalnya kenapa? Lailatul Qadar itu malam turun Quran. Lailatul Qadar itu kerana malam turun Quran. Tetapi pada malam ini disebut oleh para qala Ibnu Malik, dan berkata Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab dia Fatwa Al-Kubra Fiqhiyah, dia mengatakan bahawa annaha ayyamu ziyaratul baitillah. Kerana hari ini Allah telah menjadikan inilah hari puncak seluruh manusia sebenarnya. Nah, dibuka oleh Allah untuk menziarahi Baitul Ka'bah. Untuk menziarahi Baitul Ka'bah, untuk mengerjakan haji. Hari ini adalah hari tetamu Allah. Allah menjemput daripada tetamu yang dipilih pada hari perayaan yang begini besar. Kalau kita katakan lebih mudah, dia adalah hari peristiharan, hari ibadat terbesar dunia antara bangsa. Manusia di seluruh dunia akan berkumpul untuk satu hari mengerjakan haji. Maka inilah hari yang Allah bukakan. Hari yang Allah jadikan kemuliaan pada Kaabah dan haji itu. Maka hari ini begitu besar. Lalu pembesaran hari ini seperti mana hari convocation. Maka ibu bapa semua hadir, apa semua hari pengisytiharan ini. Maka ini di antara sebab kenapa Allah menjadikan pada 10 yang terakhir itu di antara hari yang terhebat. Tapi kata Ibnu Hajar, li'anna fiha yaumul Arafah. Ini menarik. Kerana pada hari itu ada harinya Arafah, lam yura syaitanu ahqara wala adalla wala aghyadha min. Kerana tidak ada hari, saudara,
hari yang paling syaitan, paling menyedihkan, paling mendukacitakan, paling menyakitkan, hari paling menghina bagi syaitan ialah pada hari Arafah. Inilah hari Allah menjatuhkan, Allah menghina menghina para syaitan dan iblis. Maka hari ini syaitan dan iblis Allah jadikan kepada mereka keinan dan penyesalan yang amat berat kepada mereka berbanding dengan hari-hari lain. Manakala pada bulan Ramadan, sufidati syayatin, Allah merantai syaitan, menyebabkan syaitan tidak boleh mempengaruhi orang-orang beriman. Adapun pada hari ini Allah tidak merantai mereka, tetapi Allah menjadikan hari ini sebagai hari kehinaan bagi mereka. Maka apabila syaitan melihat orang-orang beriman mengerjakan ibadat pada hari ini di Malaysia, di Kelantan, di Kota Baru, di Wakacik, kemudian di mana-mana tempat ataupun di Selangor, mana syaitan akan merasa inilah hari yang sangat mendukacitakan kerana seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah beribadat sepanjang 10 hari, bahkan lebih daripada itu, sehingga habisnya hari raya, hari terakhir daripada Tasyriq. Ini sebab yang kedua diberikan oleh Ibnu Hajar. Yang keduanya ialah sebab itu yukaffiru sanatain, maka kelebihan Allah memberikan puasa pada hari Arafah itu ialah hari seperti mana kita berpuasa 2 tahun yang mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, kesimpulannya dulu, saya telah memberikan sedikit motivasi, perangsang supaya yang tidur bangun, yang lalai terjaga, kemudian yang terlajak kita kita minta ditekan break, kemudian balik, mari kita beramal. Mari kita beramal, mengambillah apa-apa kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Persoalan yang seterusnya, betul Ustaz, okey, saya telah terima, saya telah faham kelebihannya. Saya tak nak lepas dah peluang Ustaz. Apa amalan kita nak buat? Jadi amalan yang kita nak buat ni, bila bersangkutan dengan ibadat, kita kena rujuk kepada Quran, hadis dan bimbingan ulama, kerana al-aslu, asal pada ibadah mahzuratun. Asal pada ibadat ini, dia terhenti kepada wahyu. Mana nak reka, tak boleh. Tapi tidak mana Nabi tidak lakukan itu, tidak boleh kita lakukan. Sebab tu dalam kaedah usul fiqh, tarkus syai' la yadulu ala man'ahi. Nabi tidak melakukan sesuatu itu bukan bermakna perkara itu tidak boleh dilakukan. Jika ada nas-nas, ada dalil-dalil yang diistimbat, maka jika ada dalilnya, maka kita boleh beramal dengan amalan-amalan tersebut. Jadi itu saya cuba menekankan bahawa pandangan daripada pandangan Atiyah Sakar dalam kitabnya Fatwa, dalam kitab Fatwa Al-Azhar, dan saya menekankan ini kerana beliau mendatangkan pandangan yang agak umum. Saya suka pandangan ini kerana dia mengatakan bahawa laisa hunaka nasun takhsisun amalan muayyanan linila hadhil manzilah. Sebenarnya tidak ada dalil yang khusus untuk dalil yang mentaksiskan amalan-amalan tertentu mengenai bagaimanakah ibadat untuk kita menggapai ketinggian dan kelebihan daripada Zulqidah ini. Maka dia berkata bahawa kullu ta'ati tadkhulu fi hadhil ma'na aw wa kullu qurbatin yataqarrabu biha ila Allah. Kita ambil ni dulu. Iaitu setiap amalan yang memaksudkan termasuk daripada ketaatan. Termasuk daripada ketaatan. Maka semua amalan yang membawa kepada takarrub kita kepada Allah, maka dia termasuk daripada ma min amalin. Ma min ayyamin al-amalu salih. Amalu salih fiha ahabbu ila Allah. Iaitu tidak ada suatu amalan salih. Walaupun alif lam di situ alif lam ma'rifah, tetapi al-amalu salih. Iaitu amal yang salih. Maka amalan salih ini semua amalan yang membawa kita mendekatkan diri kepada Allah. Tak kiralah sedekah ke, zikir ke, mentaati kedua bapa ke, menuntut ilmu ke, yang kita gandakan, lakukan dengan sebab memuliakan dan mengazamkan, mentakzimkan kelebihan Zulhijjah,
maka termasuk. Tetapi oleh kerana Rasulullah menggunakan al-amal al-salih, ada dalam alih-lam makrifah di situ, ini menunjukkan bahawa ada di sana amalan-amalan tertentu di samping amalan khusus yang Allah telah sediakan. Maka di sini saya suka menyampaikan kepada hadirin hadirat, tuan-tuan yang mati Allah, apa yang disampaikan oleh Atiyah Sakar. Jadi saya minta saudara-saudara, sahabat-sahabat supaya memerhatikan benda ini, kerana kedudukan hadis ini ada gharib, ada mursal, tetapi dalam fadailul a'mal, Atiyah Sakar menerima ia sebagai satu amalan ada kelebihannya. Daripada riwayat At-Tabarani, bi isnadi jayyid, dengan isnad jayyid, ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilayya al-'amalu fihin min ayyamil ashrah fa akthiru fihin min at-tasbih wat-tahmid wat-tahlil wat-takbir. Jadi isnad daripada At-Tabrani ini dikatakan isnad jayyid, bukanlah dhaif terlalu jiddan yang menyebabkan kita tidak boleh beramal. Jadi kata Atiyah Sakar, di dalam isnad ini aku berpendapat dia adalah jayyid, tidak boleh untuk beramal, iaitu tidak ada hari yang besar di sisi Allah. Tapi juga kasih di sisiku. Dia besar di sisi Allah dan kasih di sisi Rasulullah. Dan tentunya apa yang dicintai oleh Rasulullah itulah kehendak Allah. Apa yang dicinta dan ditunjuk oleh Allah itulah maksud Allah. Apa yang diamalkan oleh Rasulullah itulah yang dikehendaki oleh Allah. Maka kalau kita nak ikut Nabi, kita nak jumpa cinta Allah, Nabi kata amalan ini sangat ku kasih dan dia dikasihi oleh Allah dan besar pada sisi Allah, iaitu kamu beramallah pada hari-hari dari 10 Zulhijjah. Apakah dia? Saya rasa kalau saya bagi tahu ni, kalau orang tak dapat tak lakukan benda ini tuan-tuan, saya tak tahu lagi apakah amalan dia nak buat. Sebab tidak adalah amalan semudah ini. Iaitu apa dia? Zikir. Banyakkan kepada kamu tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naik kereta, turun kereta, subhanallah, sambil tunggu kawan, bawa tasbih subhanallah, subhanallah 1000 kali. Ataupun 100 kali, sekurang-kurangnya ada hari-hari yang tertentu kita melakukan ini. Kemudian tasbih yang keduanya adalah tahmid, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahumma. Paling kurang saudaraku, tak apalah kalau kita tak boleh buat. Kan selepas solat kita tasbih. Kalau kita budaya di Kelantan masih lagi beramal dengan zikir berjemaah, mengaringkan sedikit. Jadi janganlah kita pada kesempatan ini kalau tidak ada urusan yang mendesak kita, apa salahnya kita menyudahkan dulu. Subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu akbar, kerana Rasulullah berkata tahlil wa takbir. Tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, takbir itu Allahu akbar. Jadi ada 4 jenis zikir yang disarankan oleh Rasulullah. Tak perlu wuduk, berdiri pun boleh. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri pun boleh, mengirim pun boleh, tidur pun boleh, bergerak pun boleh, berjalan pun boleh. Dengan zikir kepada Allah, iaitu 4 perkara: tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tuan-tuan dan rahmati Allah. Dan inilah yang disebut oleh hadis dari isnad At-Tabarani. Dan saya merasakan inilah amalan paling praktikal. Tak perlu modal. Tak perlu modal. Hanya perlu sedikit saja keinginan. Kalau tak ada keinginan pun tak apalah. Sedikit nak ikut orang. Nak ikut orang yang baik. Nak ikut Tok Imam. Nak ikut Bilal yang sedang berzikir tu. Jadi tidak ada lagi peluang yang lebih baik untuk kita lakukan, saudara-saudari. Maka 10 hari ini, siangnya isilah dengan zikir. Maka saya menyuruh ahli-ahli MPKB semua, warga-warga Kota Baru semua yang di pasar, sambil berjual beli tasbih, zikir, masa yang ada ruang, kita makmurkan supaya apa ni, ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat, supaya bumi Kelantan sambil Mekah ini naik ke langit daripada zikir-zikir Makcik Kiah, Tok Peraih, Abang Mat Santan, kemudian Ismail Tok Peraih, semua naik, tuan-tuan mati Allah. Kemudian jumpa lega restoran yang sambil-sambil jual. Jadi kita di Kota Baru ini pada 9-10 Zulhijjah, 10 hari ini dia seperti mana Serambi Mekah. Kita jadikan Kota Baru Serambi Mekah.
Kota Baru 10 Zulhijjah, daripada malam-malam hari-hari yang penuh dengan ibadat, sehingga bercahaya di langit itu, malaikat mengaminkan, malaikat menurunkan rahmat. Kota Baru serambi Mekah, Kota Baru pada 10 hari daripada Zulhijjah, rakyatnya yang miskin, yang tua, peniaga, kaki tangan, pelajar, guru, pendidik, ustaz, semua suri rumah, mereka semua mengabdikan diri kepada Allah. Ini mungkin peluang yang baik, yang kesempatan yang baik. Saya ucap terima kasih kepada MPKB pada hari ini memberikan ruang untuk saya memperkatakan sedikit kelebihan daripada kelebihan Zulhijjah untuk faedah kita bersama. Jadi saya harap ini sebahagian daripada kerjasama kita. Mana tahu ada di kalangan kita makcik Kiah yang dalam kesempitan, dengan zikir itu Allah makbulkan doa. Kemudian Pakcik Samad jual santan, ataupun Mak Pukat yang dalam keadaan kesedihan, dengan sebab dia zikir Zulhijjah ini, Allah pun mengangkat doa-doa. Kita nak bumi kita ni makmur, kita nak bumi ni sejahtera, mudah-mudahan keberkatan itu berpanjangan. Saudaraku, tuan-tuan dan hadirat Allah, dalam riwayat yang lain, riwayat ini mungkin, tapi riwayat ini tuan-tuan dan hadirat Allah, riwayat gharib, satu mursal. Tetapi riwayat ini menyebut bahawa an yuta'abbada lahu fiha ashra Zulhijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bisiyamin sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatil qadr. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, tapi hadis ni gharib. Satu riwayat menyebutkan dia mursal. Itu kelebihan orang beramal pada orang berpuasa pada Zulhijjah ini, pada hari-hari Zulhijjah, ialah satu hari minha biyaumin sanatin, seperti mana dia berpuasa 1 tahun. Wa qiyamu, dan qiyam kepadanya, pahalanya seperti mana dia qiyam pada malam Lailatul Qadar. Tapi hadis ini gharib. Apapun, kita beramal dengan sebab kita dah yakin daripada keseluruhan, daripada makna umum, bahawa puasa dan juga beramal pada malam Zulhijjah ini, pada hari-hari Zulhijjah dan malamnya mempunyai kelebihan yang tertentu. Jadi sebab itulah ada satu riwayat yang dikatakan biisnadillah ba'sabi, kata Atiyah Sakar, satu sanad yang tidaklah cacat, tidak mengapa maknanya untuk kita beramal. Kana yuqalu, daripada Anas bin Malik, kana yuqal fi ayyam fi bikulli yaumin alfu yaumin. Setiap hari harganya pada hari Zulhijjah ini, 10 Zulhijjah menyamai dengan 1000 hari, wa yaumil Arafah bi asyrati alafin yaumin. Manakala pada hari Arafah itu seolah-olah menyamai hari 10,000 hari. Maka artinya amalan kita digandakan. Satu hari kita melakukan ibadat, satu hari kita berzikir, pada hari ke-9 ke, hari ke-8 ke, pada hari ke-6 ke, pada hari ke-7. Yang pentingnya bermula kemarin, hari ini sampai habis hari tasyriq, kita beramal, berzikir, bertahmid, bertalib, bersedekah, buat baik, maka dia digandakan dengan kelebihan-kelebihan. Jadi apa yang nak disimpulkan oleh Atiyah Sakar, bi khassatin ma nassa alaihi fi ba'di riwayat min az-zikri wa siyami wa qiyami, maka dia kata bahawa daripada nas yang terkumpul, apa membuktikan riwayat-riwayat menyebut bahawa adanya kelebihan tertentu pada zikir, siam dan qiyam pada malam-malam Zulhijjah. Apakah amalan yang kita kena buat di antara amalan yang besar? Tuan-tuan, ialah sunat kita puasa, iaitu saumu samaniyati min Zulhijjah. Kita puasa ada 2 kelebihan. Puasa ni dia ada kelebihan. Pertama ialah 8 hari. 8 hari daripada 1 Zulhijjah sampai kepada 8 Zulhijjah. Kemudian pada 9 Zulhijjah itu adalah hari puasa Arafah. Maka sebab itu disebut dalam kitab Sirajul Wahhab, bagi mazhab Imam Syafi'i, yustahabbu saumu tis'ati ayyamin min awal Zulhijjah. Sunat kita berpuasa 9 hari daripada hari Zulhijjah. Maknanya kita boleh puasa betul-betul. 1, 2, 3, tak kira Jumaat, tak kira Sabtu. Dia macam puasa 6. Betul-betul. Kita puasa
Nah, kalau kita tak dapat, kita puasa Isnin Khamis. Jadi hari ni hari Khamis dah terlepas. Jadi kita ada lagi hari Isnin jatuh 6 hari bulan. Dan Alhamdulillah pada hari Khamis 9 Zulhijjah, kita jatuh pada 9 Zulhijjah. Jadi sebab itulah dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah menyebut ittafaqal ulama muafakat istihbab menyunatkan berpuasa 8 hari. 8 hari daripada Zulhijjah sebelum hari Arafah. Kerana hari Arafah itu ada hari-hari yang khusus. Kemudian yang terakhir tuan-tuan rahmati Allah, dan inilah perbuatan Nabi SAW di mana riwayat Hunaidah bin Khalid, Hunaidah ni laki-laki, Hunaidah bin Khalid an imratihi, daripada riwayat isterinya, an ba'di azwajin Nabi, yang dia mengambil riwayat ini daripada isteri-isteri Nabi, anna Rasulullah SAW. Ini kita pun nak tahu bagaimana ibadat Rasulullah dalam malam dan hari-hari Zulhijjah. Maka ibadat yang sangat khusus pada Zulhijjah puasa. Puasa di mana kata isteri-isteri Nabi, sesungguhnya Rasulullah SAW kana yasumu tis'an min Zulhijjah. Rasulullah berpuasa ke-9 hari daripada Zulhijjah. Wa yauma Ashura, dan juga pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram. Wa salata ayyam min kulli syahr, dan 3 hari daripada setiap bulan, iaitu Hadul Bayat, 13, 14, 15. Dan inilah Nabi dan awal Isnin yaumil syahri wal khamis. Dan Nabi juga berpuasa pada awal Isnin dan juga pada akhir Khamis. Jadi inilah puasa Nabi. Nabi puasa Ramadan, Nabi puasa Syawal, Nabi puasa Zulhijjah, Nabi puasa 9 Zulhijjah, Nabi puasa Yaumil Ashura, Nabi puasa Yaumil Bayat, Nabi puasa pula hari Isnin Khamis. Jadi kalau begitu, kehidupan Rasulullah terungkai dalam erti makna puasa. Apa kita nak simpulkan di sini? Kalau kita tak suka puasa, mana susah kita nak meningkatkan amalan. Kerana itu kata ulama, Mak Sufi, Ra'sul ibadah. Kepala ibu kepada ibadat tu dia ada 5. Pertama ialah qiyamul lail, itu tahajud malam. Orang tak qiyamul lail malam, dia tak ada ibu nak menarik kebaikan-kebaikannya. Yang kedua adalah siam, puasa. Jadi saya terpaksa terhenti di situlah. Nak kata macam mana lagi metod untuk kita mempertingkatkan amalan. Kalau tidak, kita akan jadi stereotype. Mendata je daripada umur 40, masuk 50 pun sama. Masuk 60 pun dah pencen, pun sama. Selepas pencen pun sama. Bila kita akan berubah kita dengan sedikit bangun qiyamul lail. Berubah sedikit kita dengan berpuasa Isnin Khamis. Berubah sedikit kita banyakkan sedekah. Barulah kebaikan-kebaikan itu lain. Lalu daripada hadis yang diriwayatkan tadi, jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW berpuasa daripada hari-hari hampir pada setiap hari daripada sebulan. Kalau Isnin Khamis dah puasa, kemudian masuk pula hari Yaumul Bayat pun puasa. Jadi Nabi berpuasa, kemudian masuk Zulhijjah pun Nabi berpuasa. Jadi saya nak simpulkan di sini bahawa jangan silap faham bahawa puasa itu pada hari Arafah saja. Cuma ada Imam Munawi menyebut sesiapa yang mengatakan puasa 8 dan 9 itu bidah. Tidak ada nas. Tidak ada nas dan hadis itu maudhu'. Yang ada adalah puasa bermula pada 1 Zulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9 itu hari Arafah. Jadi kesemuanya 9 hari untuk berpuasa. Baik. Kemudian ini untuk orang yang tuan-tuan, orang yang sihat, orang yang ada kemampuan, maka ambillah kesempatan. Jadi bagi saudara-saudaraku yang tak ada kemampuan, saya minta 1 hari pun tak apa, Isnin. Isnin ni kita harus berpuasa kerana mengambil 1 hari daripada Zulhijjah. Kalau hari Khamis tu hari Arafah, memang dah kita berpuasa. Kemudian kita berpuasa pada hari Arafah, iaitu hari yang ke-9 daripada hari ke-9. Jadi saya nak ingatkan semua kepada kaki tangan, kepada seluruh rakyat Kelantan, diri saya, keluarga dan anak-anak semua, rakyat Malaysia dan umat Islam, jangan kita terlepas daripada puasa hari Arafah, kerana hari Arafah ini hanya 1 hari di dalam 1 tahun yang Rasulullah SAW siyamu yaumil Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablaha wa sanata allati ba'da aqamaqal.
bahawa sesungguhnya puasa pada hari Arafah itu dikira bilang. Ahtasibu tu maksud dikira bilang. Betapa banyaknya pahala itu kalau nak kira dari sudut angka, nilai, dia mengampunkan dosa kita 2 tahun iaitu dosa ini dan dosa tahun depan. Jadi tuan-tuan dan mati, apakah dia kata dosa selepas ini? Iaitu kita puasa hari ini, dosa yang setahun ni sehingga kita puasa tahun depan. Jadi puasa tahun ini, kita puasa, contohnya kita puasa pada Khamis ni, dosa untuk tahun 2020 ni, 2020, 2019, 2020, okey, telah dihapuskan. Kemudian ba'dah, setahun selepas kita puasa. Makna sesi 20, 20, 20, 21. Sehingga kita datang balik. Seperti mana hadis Nabi, bahawa al-jum'atu ila jum'ah. Jumaat kepada Jumaat itu mengkifaratkan dosa. Ramadan ke Ramadan. Baik, beginilah juga maksud hadis Nabi. Tetapi kena ingat, dia adalah dosa kecil. Jadi sebelum dalam kesempatan, sebelum saya lupa, takut nanti kita salah faham di sini, saya selalu memperingatkan tuan-tuan, apakah makna kita diampunkan dosa setahun dan 2 tahun ini. Saya lebih luka pandangan Atiyah Sakar bila menyebut dosa-dosa kecil dan maksudnya bukan dosa-dosa besar. Yang ketiganya adalah mengampunkan dosa ini juga membawa maksud apabila orang berpuasa, maka Allah memberikan kepadanya kekuatan memelihara dirinya daripada melakukan dosa. Maksudnya bila dengan sebab dia puasa diterima oleh Allah, Allah memeliharanya sepanjang tahun untuk dia daripada melakukan dosa, dia taubat. Dia melakukan dosa, dia taubat. Jika tersilap melakukan dosa, dia taubat. Bukan makna kita jadikan hadis ini seperti mana ajaran sesat, aku dah puasa, maka aku buat dosa pun diampun oleh Allah. Saya dah puasa, Ustaz. Saya dah puasa Arafah kan 2 tahun. Maka 2 tahun ni saya tak ada dosa. Itu ajaran sesat, lagi menyesatkan. Jadi maksud di situ adalah dengan sebab kita berpuasa, Allah memelihara kita daripada melakukan dosa, dan jika dia melakukan dosa, Allah timbulkan keinginan, keinsafan dalam hatinya untuk dia bertaubat kepada Allah. Maknanya kalau orang dia dakwa berpuasa tiba-tiba melakukan dosa, mana itu alamat puasanya tak diterima oleh Allah. Dengan buktinya dia mengatakan bahawa saya dah berpuasa, maka Allah ampunkan dosa saya. Tidak demikian mudahnya diampunkan dosa itu kecuali daripada izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, puasa tadi kita ada 2. Kemudian jangan lupa bagi mereka yang berkorban, bagi mereka yang tak nak berkorban, maka sediakan sedikit kewangan bagi mereka yang berkorban. Kerana bagi mereka yang ada kemampuan, ada mereka berkemampuan, makruh mereka meninggalkan korban, sebab korban ini satu ibadat yang besar di sisi Allah SWT. Sehingga Rasulullah SAW menyebut dalam hadisnya dengan isnad yang siqah walaupun da'afahu Dawud, iaitu man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana, iaitu sesiapa yang berkemampuan tetapi dia tidak berkorban, maka hendaklah dia jangan menghampiri tempat kami sembahyang ini. Bukan bermakna laisal muradu min sihhati salah, bukan maksudnya Nabi kata demikian solatnya tidak sah, solatnya tidak sah, tetapi maksudnya di situ ialah bal hiya uqubatul lahu bitardi min majlisil akhyar, dan itu ada suatu peringatan Nabi, orang yang tidak melakukan dan meninggal perbuatan ini sepatutnya tidak ataupun dihalau ataupun dijauhkan daripada majlis-majlis yang membawa manfaat dan kebaikan. Jadi ertinya dia nak dapat kebaikan itu ada jalan dia. Dia nak dapat pahala itu ada syariatnya. Dia tidak boleh melakukan ini, meninggalkan ini. Sebab tu kita syariat, saya dah sebut daripada awal tadi, kita beramal mesti ikut syariat. Beramal mengikut syariat. Jangan kita beramal mengikut apa kita rasa. Kita nak buat, buat lah. Kita tak nak buat, tak nak buat lah. Kemudian tak nak buat, Ustaz, rasa malas. Kalau begitulah ibadat. Itu makan. Tak nak makan. Tak apa, tak nak makan. Tapi makan juga. Ini ibadat bukan makan, saudara. Ibadat bukan minum, saudaraku. Ibadat adalah kehidupan kita. Dia adalah ruh yang menghidupkan jiwa kita dengan Allah. Maka dia diperlukan sepanjang masa. Lalu kalau kita ada kemampuan, yang tak ada kemampuan itu mungkin kerana masalah COVID, masalah perniagaan tak berapa maju, hutang masih tertangguh,
maka tak apalah. Itu sebahagian daripada ujian Allah. Tapi niat dan azam kita untuk melakukan ibadat korban itu tetap ada. Mudah-mudahan menhamma sesiapa yang berniat untuk melakukan hasanah, maka kutiba lahu, Allah menuliskan kepadanya kebaikan. Tetapi kalau dia tidak mampu melaksanakan, maka Allah tidak memberikan di atas perbuatan. Tapi niat itu ada pahala. Jadi saya sebagai terakhir memperingatkan tuan-tuan dan hati Allah, mari kita buat ibadat mudah. Bagi mereka yang nak melakukan korban, ibadatnya lebih besar dan lebih berganda. Jangan potong kuku, jangan potong rambut. Kerana Allah nak memberikan kelebihan pada hari dia menyembelih binatang korban. Itu kata Imam Nawawi, itu hari yang Allah ampun dosakan. Dengan keluarnya bi'iharqid dami, dengan mengalirnya darah daripada korbannya itu, maka Allah ampunkan dosanya. Allah merdekakannya daripada neraka. Amin. Maka dengan hari itulah baru dia potong kuku sebagai simbolik kepada pembebasan dia daripada api neraka, daripada dosa-dosa. Itu disebut oleh Imam Nawawi. Jadi tak apa kuku panjang sampai 10 hari ni tahan sebab ia adalah ibadat. Jangan potong rambut, jangan potong kuku tadi sebagai ibadat. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua dan mohon maaf zahir dan batin dari lemah kekurangan ini. Pergi memancing ikan keli, malang dapat ikan haruan. Sudilah terima dari diri ini walaupun banyak kekurangan. Saya ucapkan selamat beribadat dalam sehari-hari Zulhijjah. Bukan saja pada malam tu, kemudian malam ni kita mulai. Hari kita ada kesempatan puasa-puasa. Hulurkan sedikit derma walaupun RM1. Kemudian bersihkan longkang. Bersihkan buang sampah dengan betul. Kalau ada sampah di luar tong sampah, tolong angkat. Jadi jangan pandang kecil sebab kullu ma'ruf. Setiap perkara ma'ruf itu sadaqana wala taqirana. Yang kita mana kecil walaupun satu kebaikan. Kita buang sampah, kita tengok sampah, angkat nak. Kita tengok sampah, kita bersih. Itu juga kebaikan yang kita nak gandakan dalam Zulhijjah. Zulhijjah, bulan ibadat. Zulhijjah, bulan keampunan. Zulhijjah, bulan rahmat. Zulhijjah, mencapai dan menggapai cinta Allah kepada kita. Saya doakan cinta ini. Cinta daripada cinta saya kepada Allah. Cinta kita semua pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana wa liwalidina karabayna saghira. Ya Allah, ampura dosa kami, ayah kami yang telah mendidik masa kami. Jadikan setiap beras daripada masakan ibu kami itu, ya Allah, pahala yang mengangkat darjatnya. Dan juga jadikan, ya Allah, RM1 daripada susah payah ayah kami menoreh getah. Ayah kami untuk peraih, ya Allah, menarik beca, ya Allah. Ayah kami hanyalah driver kereta sewa, ya Allah. Ayah kami tidak berpelajaran, tapi dengan berkat usaha dari ringgit, berkat dari halalnya, kami menjadi orang yang baik pada hari ini. Kalau tanpa bapa dan ayah kami, ya Allah, bagaimana kami nak jadi dan adanya hari ini, ya Allah. Maka jangan kau azabkan kuburnya. Ya Allah, jangan kau gelapkan dari kegelapannya. Jangan kau sempitkan daripada kesempitannya. Kau cahayakan, kau luaskan, ya Allah. Kau, ya Allah, damaikan dari fitnah kubur, ya Allah. Kerana tidak ada lagi harta, tidak ada kebahagiaan, tidak lagi cerita kami, ya Allah. Kecuali kau berikan rahmatmu, keampunanmu kepada ayah kami, ibu kami yang telah meninggal dunia. Datuk nenek moyang kami juga yang berhubung dengan kami, ya Allah. Sanak saudara kami, apatah lagi guru-guru kami yang mengajar alih bata, ya Allah. Guru-guru kami yang mengajar ABC, ya Allah. Kerana mereka lah kami pandai membaca, kerana mereka lah kami boleh bekerja, kerana mereka lah kami boleh berfikir. Ya Allah yang Rahman Rahim, ampunlah, jaga, bawalah kami kekuatan untuk beribadat. Ya Allah, berikanlah minat kami untuk beribadat. Berikanlah istiqamah kami dalam beribadat. Dan beri, ya Allah, keikhlasan dari kami beribadat. Jadikanlah bandar kami, tanah air kami, ya Allah, bebas daripada segala penyakit dan wabak. Allahumma inna a'udzubika minal barsi wal junini wal juzumi wa min sayyi'il asqami. Allah marfa'na al bala wal wabak. Ya Allah, angkatlah COVID ini. Ya Allah, dan angkatkanlah kemiskinan dan kefakiran ini. Semuanya berpunca daripada dosa-dosa kami. Dan Engkau tidak mengangkat penyakit dan wabak ini kecuali daripada taubat ini. Maka kami berikrar mengangkat setia bertaubat kepadamu, ya Allah. Maka yang berjual beli, berjualah dengan keadilan. Yang menimbang timbangan, timbanglah dengan adil. Yang menjual dan beli, janganlah menipu. Mereka yang bekerja, hendaklah yang amanah. Semoga-moga inilah bakti kami kepada kami, ya Allah. Maka ampunan kami. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah wa qina azabana. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbal minkum ya karim ya arhamar rahimin.